Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana nak buat kuah laksa. Tapi mula-mula sekali saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita potong asam gulugur ni. Asam gulugur ni tak boleh masuk macam tu terus. Sebab kalau masuk terus macam tu, kuah akan jadi pahit ataupun pedak-pedak. Jadi tak sedap. Macam ni. Hello, Assalamualaikum. Ada gangguan anak saya telefon. Okey. Macam ni. Ni asam guguk kan. Jangan bubuh terus di dalam periuk nah. Jadi kuah tu takkan sedap punya. Sebab kuah tu akan rasa pahit akan rasa pedas. Okey, macam ni. Macam ni kan. Jadi di sini dia ada, saya tunjukkan macam mana nak senang sikit, faham. Okey. Kan pun nak bagi senang faham. Okey. Di sini dia ada macam ni tau. Kan? Dia ada tu kan? Ni. Dengan sebelah sini pun dia ada belah sini. Belah ni tangkai dia. Belah ni dia punya punggung, dia punya bawah tu kan. Jadi lepas tu had setengah-tengah ni, had ni ialah biji asam gulugur. Biji tu memang tak boleh makan pula sebab dia pahit. Kalau kata asam gulugur ni, kalau kita tak buang biji dua ni, kalau kata nak buat asam pedas ke pindang ke apa ke, tak apa. Tapi kalau nak buat laksa memang tak boleh ada biji ni. Okey. Dan tak boleh ada tangkai ni, tak boleh ada punggung ni. Okey. Lepas tu ni hak tengah-tengah ni, puluk dia. Puluk dia ni pun tak boleh, puluk ni pahit. Jadi saya buat macam ni, saya akan potong. Jadi kita potong senang tu. Potong hak bahagian tangkai kan, kita potong bahagian tangkai ni. Kita potong sini kan. Lepas tu hak biji ni pun kita potong tak. Jadi kita kena bagi lepas dia punya puluk tu lah. Potong macam tu. Lepas tu haknya tangkai ni pun jangan ambil, potong. Potong macam tu. Jadi kita hanya akan dapat banyak ni. Untuk sekeping asam jawa, kita hanya akan sekeping asam gulugur, kita hanya boleh ambil yang ini saja. Yang ini kita kena buang sebab yang ini ialah biji dia, tampuk dia punya tangkai. Ni tengah ni dia punya biji. Hanya yang duduk tengah panjang ni ialah dia punya puluk. Benda ni semua tak boleh masuk dalam kuah laksa. Kalau masuk dalam kuah laksa, memang laksa akan jadi pahit, akan jadi pedak, habis rosak seperiuk kuah laksa. Kita boleh guna yang ini saja. Kan? Jadi hak ni kita buanglah. Tunjuk lagi satu. Tu. Kan? Yang mana? Ni ke satu kan. Kita senang tengok macam ni. Ni biji, ni tangkai dia, ni puluk dia. Okey. Kita potong start daripada tepi puluk tu, tepi tangkai tu. Potong macam tu. Tu buanglah. Kena buat bulatan lah. Lepas tu sampai situ kita buang lagi. Sebab ni dia punya punggung ni pun tak boleh. Kita boleh nampak perbezaan dia tau, senang je. Mesti akan nampak perbezaan dia. Memang kita kena hiris buang. Kalau saya buat laksa, memang saya akan hiris.
Kalau tak hiris, habis rosak seperayuk. Tak boleh makan apa pun. Macam tu lah. Ni. Kalau nak cam ni. Ni. Ni tangkai dia lah ni. Ni bahagian tangkai dia. Ni bahagian tangkai, ni pulak dia. Ni biji dia. Biji dia pun jangan potong hitam ni saja. Dia kena lebih sikit hak luar ni. Kena potong hak luar tu. Tu hak ni dia punya tampuk dia. Tampuk dia kan. Hak tengah-tengah ni dia punya pulak. Pulak dia ni pun tak boleh makan kau. Ni hak hitam ni semua biji dia. Okey, saya akan buat macam ni. Kan tangkai dia kan. Ni kan. Okey, saya akan buang tangkai dia. Buang pulak dia. Betul potong macam tu. Potong macam tu. Sebab hak ni tangan, hak ni dia punya punggung tau. Punggung dia pun tak boleh ambil kau. Macam tu. Jadi hak ni kita buang lah. Bagi saya lah. Sebab selalu kalau saya buat memang saya tak bubuh lah. Sebab kalau bubuh memang pahit. Tak tahulah kok ada asam guguk hak yang elok. Tapi kalau beli asam guguk original kampung punya, mereka akan buang siap-siap nah. Mereka akan buang siap-siap. Mereka akan buang, mereka belah-belah buah tu, belah tengah dapat dua. Mereka akan buang biji tu dulu, buang biji asam jawa. Mereka akan buang biji asam jawa. Lepas tu pulak dia pun mereka akan kikis, tangkai dia pun mereka akan kikis. Jadi sebab tu orang suka beli asam glucose yang kampung punya. Sebab bila hak kampung memang depa buang semua hak yang benda saya buang ni. Depa buang, depa belah-belah, depa buang siap-siap. Lepas tu depa jemuk, hanya jemuk dalam bentuk macam ni lah. Bentuk macam ni. Bentuk macam ni. Depa tak jual lah yang dalam pekan, dia jual terus sekeping macam ni. Jadi kalau sekeping macam ni, kena balik potong lah. Kalau kata asam glucose hak kampungnya kan, nak orang kampung buat, depa tak jual macam ni. Depa akan jual macam tadi lah. Macam depa akan jual hanya macam tadi, macam sepotong tadi tu. Tu depa akan jual macam ni kan. Sebab tu orang lebih suka asam glucose kampung. Bukan buah dia, maksud dia bukan depa suka buah dia, depa suka sebab semua benda dah dibuang, yang dijual hanya ini saja. Jadi yang kita duk beli di kedai tu sekali dengan pulak-pulak dia, sekali dengan biji-biji dia. Ini contoh satu ni. Okey. Ni kita ni tanda ni tangkai ni. Tangkai. Bila main tangkai ni kita lajaklah sikit. Kan. Kita potong. Sampai tu kita kepak balik, naik atas balik. Sebab hak ni dia punya punggung. Okey. Akan dapat macam tulah. Ni dia punya punggung bawah ni. Ni dia punya punggung bawah ni, dia punya tangkai. Ni dia punya biji, yang hitam dua biji ni. Lepas hak tengah tu pulak dia. Jadi semua kena buang. Sebab kenapa kalau tak buang biji tengah? Biji tu kena buang sebab biji tu pahit. Biji ni yang akan jadi pahit. Kalau cuba buat kuah laksa, bubuh semua ni. Tak payah buang apa-apa, bubuh semua ni. Mesti kuah laksa tu akan jadi pahit ataupun pedak-pedak. Kalau orang Kedah panggil pedak, dia akan rasa kuah tu pedak. Bila pedak memang tak sedap. Satu lagi kalau asam glucose tak sedap tu sebab buah tu muda. Buah tu tak masak betul. Kalau kata buah tu masak betul, dia bolehlah bubuh macam ni. Bolehlah bubuh terus. Tak payah buanglah sebab buah dia masak betul. Buah masak betul itu hanya ada di kampung saja. Orangnya ada pokok saja. Kalau kata peraih kau orang mai beli banyak-banyak, depa akan ambil sekali dengan hak hijau-hijau. Itulah masalah dia yang kita kena buang tu.
Kalau kata buah tu memang warna kuning masak betul, memang tak payah buang. Memang tak payah buang, sedap dah. Tak ada apa dah. Ni bila pahit ni bermakna buah tu tak matang betul lah tu. Bila buah tu tak matang betul, memang buah tu pahit lah. Kan? Macam tu lah. Jadi hak kita duk beli asam guluguk hanya rasa pahit-pahit, hanya ada biji ni macam ni. Memang mana buah asam guluguk tu tak matang, tak masak betul. Sebab tu dia rasa pahit. Jadi kita kenalah buah tengah-tengah ni. Jadi sebenarnya yang kita beli selongguk tu harga dalam RM5. Kita hanya dapat setengah saja sebenarnya kalau kita buang biji-biji, betul lah kan? Itulah. Sebenarnya dapat sikit lah sebab dia pun nak untung banyak. Jadi dia pun jual sekali dengan pulut, sekali dengan biji, sekali mana semua. Bila timbang berat. Tapi bila kita balik masak, kita kenalah pula potong ni tinggal sikit. Potong tu adalah ni saya cerita untuk buat laksa, no? Untuk buat kuah laksa saja. Bukan kata nak buat asam pedas ke, nak buat pindang ke, nak buat masak lemak ke apa, kena duk buang ke, tak payah. Itu terpulang, kan? Yang mesti kena buang tengah ni hanya untuk laksa saja. Hanya untuk kuah laksa saja. Sebab kalau kuah laksa, kalau tak buang kat tengah tu, biji tu ada, tangkai tu ada, puluk tu ada, memang akan jadi pahit lah kuah tu. Pahit tu sebab mereka potong masa buah tu tak masak betul tu lah. Jadi biji-biji dia tu masih muda lagi, memang getah dia penuh lah. Asam guluguk ni kalau kata buah tak matang, memang getah dia banyak. Sebab tu selelok-eloknya orang kampung buat, depa tunggu buah masak. Buah masak baru depa ambil buat asam guluguk. Sebab tu orang suka beli hanya kampung punya, tapi kat kampung tu kena masuk kampung betul ya. Tak semestinya jadi bulat sebab kita dah kena kerat kan. Ni pun nak tengok. Semua dia akan ada tangkai dia punya. Kalau ambil sikit pun bahagian tangkai dia tu, dia akan rasa pahit. Lepas tu sampai tangkai dia ni kita kepok balik. Lepas tu hanya bahagian punggung dia tu kita kerat lah. Tengok tadi, tinggal banyak mana dah. Ni bukan pun sayang sebab sagi laksa tak sedap, tak ada siapa nak makan. Itu last kali saya lah makan. Selalunya kalau orang masak kan, sedap ke tak sedap kan, last kali dia lah masak, dia lah kena makan. Sebab dia yang masak. Sayang tak, kalau buang macam tu. Banyak inilah asam gulugur yang diperlukan untuk 1 kilo ikan. 1 kilo ikan. Ni lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam 10 keping atau 12 keping. Ini setelah dibuang tengah-tengah semua, no? Dibuang biji tengah-tengah semua tu lah. Macam yang saya tahu tu, semua kena buang. Hak kecil pun saya buang dah. Tu. Tinggal banyak tu.
Ni 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 hitungan dia dalam 10 atau 12 keping untuk 1 kilogram ikan. Ikan kembung ya, ikan apa pun boleh. Ikan kembung ke ikan selayang ke ikan apa lagi? Ikan tongkoi ke ikan tamban ke. Tapi yang saya paling saya suka sekali ialah ikan temenung. Ikan temenung campur dengan ikan tongkoi. Sedap. Kalau ikan tongkoi saja pun tak apa. Tapi kalau ikan temenung, tapi kalau laksa kita boleh buat ikan campur dua jenis kan. Memang sedap. Ikan temenung dengan ikan tongkoi ke, ikan temenung dengan ikan pelata ke, ikan temenung dengan ikan tamban ke. Ikan temenung mesti ada. Ikan temenung dengan ikan temenung dengan apa lagi? Macam itulah kan. Asal campur dua jenis ikan je. Kalau kata untuk 2 orang tu 8 ekor ikan temenung pun dah cukup dah. Kan. Okey. Jadi yang ni kita rendam ayak sana. Lepas potong, kita kena rendam ayak no. Kita rendam ayak dalam 10 minit ataupun 5 minit. Jadi masa 5 minit tu kita dah boleh nampak dah ayak tu dia dah jadi warna kuning keruh tu. Bermakna getah asam tu dia dah keluar lah. Kalau tak rendam, getah dia tak keluar. Getah dia tu yang pahit juga. Jadi kita kena ni saya sembang untuk buat kuah laksa saja no. Okey. Tu tengok. Getah dia lah tu. Kita rendamlah dalam 5 minit ke. Jangan lama sangat. Kalau rendam lama sangat lagi tak ada lah asam dia kan. Jangan sangat. Rendam kan. Tu. Ni ikan kan. Okey, ni ikan temenung tengok Ikan temenung kan. Ikan temenung. Ni saya guna ikan temenung untuk ikan temenung sebanyak 8 ekor. 8 ekor. Kalau buat ikan temenung saja ni, kalau 8 ekor ni 3 orang pun boleh makan. Boleh makan lah, kira untuk sebungkus laksa tu cukup lah. 8 ekor ikan temenung. Kalau nak sedap lagi, saya akan masukkan ikan tongkoi. Kepala ikan tongkoi. Kepala sebelah dengan isi dia satu. Masuk dalam tu. Ni dapat kuah pekat likat lah ni. Ni cukup untuk makan 4 orang lah. 4 orang tambah lah ni. Tambah lah. Dan kita buah ayak lah. Buah ayak tu bagi ikan tu tenggelam lah. Sebab kita nak masak ikan ni lama dah. Kita masak ikan ni dalam 40 minit. Bila 40 minit tu, jadi dia punya tulang tu dah memang rapuh lah. Dah memang kalau misi memang dah senang lumat lah. Bukan tak boleh masak sat, boleh. Tapi masalahnya bila kita nak kisap tu, tulang tu tak betul-betul hancur, sedangkan ayak tulang tu lah dia punya ayak yang paling power, yang paling sedap untuk buat kuah laksa. Ni garam ni saya bubuh siap-siap dalam ikan ni lah. Jadi kita rebus sekali dengan ikan dengan garam dengan asam. Kita rebus ni selama 30 minit 40 minit tu. Masak dengan asam garam dah siap lah. Kalau
kalau kata nanti, kalau kata kita bergaram, nanti kata lepas rebus ni kita kasih air masin, tak pun, jangan bimbang. Sebab nanti bila kita kisar nanti, lepas tu kita akan masukkan air lagi, kan. Memang, jadi kalau dah masin, kita tak payah tambah garam lagi lah. Selalunya saya buat, saya tak payah tambah garam dah, tak payah tambah asam dah. Bila masak nanti kita angkat, keluarkan asam gluguk tu, bubuh dalam pinggan. Lepas tu bila kita masak agak tak masam sikit, kita ambil balik asam gluguk yang kita rebus tadi tu. Okey. Kan? Asam gluguk ni saya rendam tadi tu. Ayak dia pun dah kala kuning. Okey, lah ni saya nak pergi buang ayak dia. Okey, ni asam gluguk saya dah cuci dah. Cantik dah kan? Dia dah tak jadi warna hitam yang macam tadi lah. Tadi tu hitam sebab getah dia kan. Jadi bila kita dah rendam dalam 5 minit, dia dah jadi warna ni lah. Dia dah nampak bersih elok kan. Okey. Jadi lah ni dalam 10 ulas macam tu lah, dalam 10 keping macam tu lah. Okey. Lepas tu kita ambil bubuh dalam ikan tadi sekali dengan garam, sekali dengan ikan, sekali dengan asam. Pastikan jangan ada biji, jangan ada hak yang biji tadi masuk nah. Pastikan jangan ada masuk dalam tu. Bagi rasa likuh tak sedap. Hak ni pun ada satu yang tak potong lagi. Hak ni dah kacau lagi ni. Kalau kata dia termasuk, memang kuah tu rosak. Buat selepas letih buat lah. Okey. Macam ni kan. Macam ni kan. Macam ni. Ni bermakna ponggok dia tak buang tadi. Kena potong buang. Masuk balik. Tak boleh kalau ada sikit pun lagi dia buat kacau rasa. Okey. Ni dah masuk asam garam, asam keping, dah buah ayak, dah buah ikan. Jadi kita boleh rebus dah. Sana. Okey, ni saya dah mai letak atas dapur. Okey, dan ni saya nak pasang api. Okey, dah nyala. Jadi kita masaklah. Jadi kita tudung.
tudung ni dia boleh tutup sebab dia ada lubang kan. Sebaik-baiknya kalau beli periuk, cari tudung yang ada lubang. Sebab apa? Sebab bila kita masak, dia mendidih ke apa ke, dia tak melimpah keluar dah sebab dia ada lubang. Jadi dia punya uap tu dapat keluar kan. Jadi dia mengelakkan ayam melimpah. Lepas tu kita masaklah dalam setengah jam ke 40 minit ke. Nanti kita tengok dia punya kuah pun dah tinggal sikit kan, ataupun tengok kalau dalam setengah jam 40 minit tu memang dia dah masak cantik dah, dia dah rapuh semua. Tulang ni pun dah elok. Okey. Sekarang saya berhentikan dulu untuk masak ikan ni. Nanti bila saat saya nak kisarkan ikan, saya akan buat satu video lagi untuk tunjukkan macam mana kita nak kisar ikan, dalam keadaan macam mana ikan tu dikisar dan dalam keadaan macam mana dia akan boleh jadi kuahnya sedap. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.